Hari ni kita nak belajar kos penggunaan elektrik. Okey, kita menggunakan elektrik di rumah. Okey, kita perlu bayar kos penggunaan dia. Okey, tenaga elektrik ni yang kita guna ni kita perlu bayar. Okey, sebab tu tiap-tiap bulan kita akan dapat bil elektrik. Okey, tiap-tiap bulan kita dapat bil elektrik. Okey, peralatan elektrik yang kita guna ni dia ada nilai dia, ada harga dia lah. Okey, ada harga dia. Seunit tu berapa sen kalau kita guna. Okey, biasanya seunit ni dikira dalam jam lah. Dalam sejam berapa unit adalah seunit penggunaan tenaga elektrik. Dan juga peralatan elektrik ni nilai dia yang perlu kita bayar bergantung kepada nilai kuasa dia ataupun watt dia lah. Okey, dalam peralatan elektrik kebiasaannya dia ada nilai watt. Okay, contoh macam charger telefon kan, awak kan cas handphone, dekat charger telefon tu dia ada tulis nilai watt dia berapa. Okay, contoh macam 50 watt, dia tulis lah dekat situ berapa watt, 5 watt, 6 watt ke 12 watt. Dekat lampu pun ada misalnya lampu. Kalau kita beli mentol lampu Fender Floor ni atau Kalimantan ni, mentol panjang ni, dekat kotak dia tu dia ada tulis lampu ni berapa watt. Kalau pun mentol bulat tu pun dia ada tulis mentol ni berapa watt, berapa kuasa yang diguna. Okey, sebelum kita pergi lebih detail berkaitan dengan kos penggunaan tenaga elektrik ni, kita kena tahu dulu beberapa perkara lah. Pertama, kita kena tahu kuasa. Okey, kemudian kita kena tahu apa itu voltan dan arus bagi peralatan elektrik. Okey, voltan dan arus ni awak dah belajar tahun lepas pada di tingkatan 2. Okey, voltan, arus dan rintangan ni awak dah belajar. So, awak tahulah apa itu voltan, apa itu arus. Baik, so ini kita nak belajar apa itu kuasa. Kuasa adalah kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentuk tenaga yang lain. Itu kuasa. Okay, unit SI bagi kuasa ialah watt. Okay, dia biasa tulis dengan simbol W lah. Ataupun joule per saat. Okay, kalau dalam formula dia, dalam rumus dia akan tulis tenaga elektrik bahagi dengan masa ataupun joule per saat lah. So dia akan tulis dalam bentuk macam ni. Okay, kuasa sama juga dengan tenaga yang digunakan, elektrik yang digunakan bahagi dengan masa. Okey. Okey, baik. Kadar kuasa dan voltan bagi perkakas elektrik terdapat pada perkakas elektrik tersebut. Kebiasaannya pada peralatan elektrik telah pun tertulis. Okey, berapa nilai watt dan juga voltan yang dia gunakan dalam peralatan elektrik. Tak percaya awak check lah. Okey, dekat TV ke, dekat charger handphone ke, ataupun charger adapter laptop. Kalau awak pakai laptop ada adapter tu, awak check kat situ, biasanya dia ada tulis lah, dia ada tulis berapa watt dan juga berapa voltan yang dia kena, berapa volt. Contoh macam dekat gambar ni lah. Okey, ada tulis kat sini 120 volt. Okey, kemudian 60 watt. Okey, ini untuk TV lah. Contohnya, nanti dia dah tulis kat sini. Okey, ini untuk TV. Untuk peralatan lain pun ada. Ada juga. Baik, kuasa kita boleh kira dia, kita boleh tentukan dia dengan mendarabkan voltan dan juga arus. Okey, voltan dan arus V darab I. Okey, so kita tengok contoh pengiraan dia. Nak tentukan kuasa yang digunakan oleh sesuatu peralatan elektrik. Okay, kita tengok contoh satu-satu. Okay. So contoh yang saya bagi kat sini adalah periuk nasi. Okay, periuk nasi dengan kuasa 1600 watt. Biasa dia tulis di berapa watt kan. So awak boleh tengok periuk nasi awak kat rumah. Kalau awak nak kira sendiri, cuba tengok periuk nasi kat rumah. Okay, 1600 watt adalah kuasa yang digunakan. Okay, macam ni dia dah bagi kuasa. Okay. Lepas tu voltan pun dia bagi 240. Biasanya kalau saya mengajar berkaitan dengan menentukan kuasa, voltan, arus ni, menyelesaikan masalah berkaitan dengan voltan, arus dan kuasa ni, bila kita baca soalan kita perlu highlightkan dulu nilai-nilai yang ada dekat sini lah. Macam ni 1600 W. So awak kena kenal pasti W tu unit untuk apa? Watt. Watt unit untuk kuasa kan. So awak bulatkan dulu, awak labelkan dengan kuasa. So nanti bila awak nak masukkan dalam rumus, awak akan fahamlah, awak tak keliru. Okey. Kemudian 240 V. V itu adalah voltan. So bulatkan, awak labelkan dengan voltan. Tak ada masalah. Boleh conteng je. Kalau dekat kata soalan, conteng je. Bulatkan, tulis. Okey.
240 V adalah voltan, 1600 W adalah watt ataupun kuasa. Okay, so awak masukkan terus dalam rumus kuasa sama dengan voltan darab arus, sama macam rumus ke atas tu kan. Okay, so awak convert dia nilai-nilai ni ke dalam tempat dia yang betul. Macam 1600 ni kuasa, awak masukkan dalam kuasa. 240 volt ni voltan, masukkan ke dalam voltan. Okay, so arus ni tak ada lagi kan. Arus sebab dia tak bagi, so kita kena carilah arus ni. Okay, macam mana nak cari arus? Okay, so arus kita pindahkan ke sebelah kiri, sebelah kiri. Kemudian 1600 ni kita pindahkan sebelah sini, dia jadi bahagilah. Okay, 1600 ni pindah sini, dia jadi bahagi. So kuasa bahagi voltan. Okay, jadi 1600 bahagi 240, so jawapannya 6.7A. Okay, arus ditulis dalam unit A. Okay, simbol dia I, unit dia adalah A. A untuk apa? Ampere. Ni tahun lepas dah belajar ni, tingkatan 2. Okay, jadi saya tak perlu tanya lagi. Okay, so unit bagi arus ialah ampere. Okay, tu cara nak kira dia. Okay, so tengok peralatan elektrik kalau awak nak kira lah kat rumah nanti kan. Saja-saja nak kira boleh tengok berapa watt, kemudian berapa volt. Biasanya peralatan elektrik ni, peralatan elektrik dia cuma bagi kuasa, okay, watt dan juga voltan, dia tak bagi arus. Lepas tu dekat sini saya kira kita cari arus sebab kita nak tengok berapa banyak arus elektrik yang digunakan oleh peralatan tersebut. Jaranglah, bukan jarang lah, memang tak ada kot rasanya peralatan elektrik yang ditulis sia-sia arus kat situ berapa diguna. Arus tu ditentukan dengan voltan dan juga watt. Biasanya dekat peralatan elektrik dia hanya tulis voltan dan watt sahaja. So kita kena kira sendiri. Okay, berapa peralatan, berapa tenaga yang digunakan, arus yang digunakan pada peralatan tersebut. Okay, baik. Selesai pengiraan menentukan kuasa voltan dan arus. Okay, kalau ada soalan nanti awak boleh tanyalah. Okay, seterusnya tenaga dan kuasa elektrik. Okay, kita tengok apa maksud kuasa elektrik. Baik, kuasa elektrik adalah kadar pertukaran tenaga elektrik kepada bentuk tenaga lain oleh perkakas elektrik. Okay, tenaga elektrik ni unit SI dia adalah joule. Okay, tenaga biasa memang unit dia joule lah, tenaga elektrik ke tenaga apa ke memang unit dia dalam joule lah. Okay, so tenaga elektrik sama dengan kuasa elektrik darab dengan masa. Okay, baik. So kuasa elektrik watt, okay, W darab dengan masa S saat. Okay, so kita cuba kira. Okay, saya bagi contoh soalan dekat sini. Okay, awak gunakan rumus ke atas ni. Tenaga elektrik sama dengan kuasa elektrik kali dengan masa. Okay, so kita cuba kira soalan yang dekat yang saya bagi kat bawah ni. Okay, 400 watt lampu digunakan selama 15 minit. Hitungkan jumlah tenaga elektrik yang telah digunakan. Okay, sekarang ni saya nak awak cuba kira sama-sama. Okay, sekejap lagi saya tanya jawapan dia. Okay, saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Okay, cuba kita kira sama-sama. Sekejap lagi saya panggil nama. Saya nak jawapan Okay, baik. Okay, berapa jawapannya? Berapa jawapannya? Siapa boleh jawab? Hazikah, berapa jawapannya Hazikah? Hazikah ada? Hazikah, berapa jawapannya? Bashir. Berapa jawapannya Bashir? 6,000. Bashir, berapa jawapannya Bashir? Oh, Bashir. Okay, kan ada rumus dekat atas tu. Awak cuma convertkan nilai sahaja yang dekat bawah ni kepada rumus ke atas tu. Okay, kita tengok satu-satu Okay, baik. So awak tulis balik rumus dekat bawah ni pun tak ada masalah. So awak nak cari sekarang ni ialah tenaga elektrik yang digunakan oleh lampu tersebut. Okay, so sama dengan kuasa elektrik darab dengan masa. So kuasa dia dah bagi dekat sini. So senang je awak nak tentukan mana satu kuasa, mana satu masa, mana satu tenaga.
Okey, kalau kuasa unit dia W. So awak dah dapat dah kat sini. Kuasa dah ada kat sini. Ni unit W ni watt. So bulatkan, tulislah dekat sini dengan kata watt ataupun kuasa. So bulatkan, okey, masukkan dekat dalam kuasa elektrik. Okey, so 400 watt masuk dekat kuasa elektrik, 15 minit masuk dekat masa. Okey. So kira lah. Okay, so 400 watt kali 15 kali 60 saat. Okey. Kenapa kali 60 saat? Kenapa 15 kali 60? Sebab dia kena saat. Ya, pandai. Okey. Sebab awak tengok rumus dekat sini. Bila rumus suruh awak gunakan saat. Okey, ada rumus dekat sini dia bagi unit dalam saat. So awak kena tukarkanlah masa tersebut kepada saat. Sekiranya dia bagi dalam unit yang lain. Okay, macam ni dia bagi dalam minit, awak kena tukarlah kepada saat. Okey, kalau dia bagi dalam jam pun tetap juga kena tukar kepada saat lah. Kalau dia bagi jam, macam mana tukar kepada saat? So 15 kali 60 kali 60 lah. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit, 60 minit sama dengan 60 saat. So kena 60 kali 60. Okey, kira selesaikan dulu yang masa tu. Dapatkan dulu masa itu dalam unit saat. So awak kiralah terus. So 15 kali 60 sama dengan berapa? Ni saya dah bagi satu kat sini, 15 minit kena tukar kepada saat. Okey. So bila awak dah kira, awak akan dapat 360 joule. Jawapannya 400 kali 15 kali 60, jawapannya 360 joule. Ada kalkulator senang, kira je terus. Tekan je. Okey, ataupun 360 joule ni kalau awak nak kecilkan ni boleh. Awak tukar kepada kilojoule. So nak tukar kepada kilojoule kena bahagi dengan kilo, kena bagi dengan 1000 lah. Okey, so awak akan dapat 360 kilojoule. Okey. Kan ada masalah? Tak ada kan? Senang je kan? Okey. Tak apa, nanti kita buat latihan dalam buku. Okey, seterusnya barulah kita masuk pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Bila kita dah dapat penggunaan tenaga elektrik, okey, barulah kita kira dia punya kos dia. Okey. So penggunaan tenaga elektrik ni dia kira seunit seunit sama dengan berapa sen. So jadi kita tengoklah kita guna berapa jam. Biasanya seunit ni dikira sejam lah. Okey. So kalau kita guna beberapa jam, kita kena darablah dengan harga seunit tu. So jadi kita boleh kira, tentukan berapa jumlah yang kita gunakan. Okey. Baik, so untuk mengira kos penggunaan tenaga elektrik ni, rumusnya adalah tenaga. Okey, tenaga iaitu kilowatt per jam. Kilowatt per jam ni maksudnya seunit lah sama dengan kuasa. Okey, kuasa dalam unit kW maksudnya kilowatt. Ni kena perhatikan lah. So awak kena perhatikan unit dia kat sini. Sebab saya takut dalam soalan dia bagi dalam watt. Okey, kalau dia bagi dalam watt, apa yang awak perlu buat? Awak perlu tukar dulu, convert dulu kepada kilowatt. Macam mana nak tukar kepada kilowatt? Kena bahagi dengan 1000. Okey, lepas tu darab masa. Sini masa pun digunakan jam. Okey, sebab dia tu dia tulis kat sini kilowatt per jam. Sebab apa? Kilowatt ni darab dengan masa dalam unit jam. Okey, so 1 kilowatt per jam sama juga dengan 1 unit tenaga elektrik. So 1 unit ni sama dengan berapa nilai dia lah, berapa sen. Okey, berapa sen. Biasanya sen lah. Kita tengok contoh soalan. Jika kos tenaga 1 kilowatt per jam adalah 15 sen. Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Salmi jika dia menggunakan 900 watt mesin basuh selama 4 jam. Okey. So kita nak tentukan ni dia punya 1 unit tenaga ni sama dengan berapa. Okey, berapa unit. 15 sen ni sama dengan berapa unit tenaga. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita gunakan rumus atas ni. Okey, so dia dah bagi kuasa iaitu 900 watt. Masa dibagi 4 jam. Okey, jadi awak gunakanlah rumus yang atas ni untuk tentukan berapa yang perlu awak bayar untuk penggunaan mesin basuh selama 4 jam. Okay, so kita masukkan kat sini rumus dia, tenaga elektrik yang atas ni kWj ni sama dengan kuasa darab dengan masa. So kuasa, kat sini saya dah gunakan warna, saya highlightkan dengan warna. So kuasa ni warna hijau. Okay, so 900 watt ni adalah warna bagi kuasa lah. Okay, 900 watt ni adalah kuasa, 4 jam ni adalah masa. So saya dah highlightkan siap-siap dengan warna supaya awak faham. Okay, watt ni untuk masa, jam ni untuk masa. Watt ni untuk kuasa, jam ni untuk masa. Okay,
So kena ingat kuasa, watt, jam, masa. So jangan salah masuk nilai ni lah. Tapi kalau salah masuk pun tak ada masalah. Awak kena darab juga. Okay, so masukkanlah nilai tersebut ke dalam rumus. Jadi 900 bahagi 1000 darab 4 jam. Kenapa kena bagi 1000? Sebab 900 ni dalam unit watt. Okay, rumus ni dalam unit kilowatt. So kena tukarlah 900 watt ni kepada kilowatt. So sebab tu kena bagi 1000. So bila bagi 1000 awak akan dapat 0.9 darab 4 jam. Nampak ni. Okay, saya buat anak panah kat sini. 900 watt ni kena tukar kepada kilowatt. Okay, so darablah dengan 4 jam. So awak akan dapat 3.6 kilowatt per jam. Okay. Jadi dia menggunakan 3.6 unit tenaga elektrik digunakan. Okay, untuk masa 4 jam membasuh baju. Okay, so digunakan 3.6 unit. Jadi macam mana nak tahu berapa jumlah yang diperlu bayar dalam masa 4 jam ni? Okay, berapa yang akan masuk dalam bil elektrik dia dalam masa 4 jam ni? So 3.6 unit ni kenalah darabkan dengan harga seunit dia. Harga seunit dia ialah 15 sen. So kos penggunaan elektrik adalah 3.6 unit darab dengan 0.15 ringgit ataupun RM 0.15 ringgit bersamaan dengan 15 sen lah. 15 sen ni awak tukarkan kepada RM. So tukarkan kepada RM ialah 0.15 ringgit. Okay, 0.15 ringgit ni per unit. Okay, so 3.6 unit kali RM 0.15 unit. Okay, RM 0.15 sen. So akan dapat jawapannya sama dengan RM 54 sen. Okay, so 3.6 kali 0.15 jawapannya 0.54 sen. So maksudnya 4 jam digunakan mesin basuh ni untuk basuh baju. Dia kena bayar 0.54 sen. Murah je kan? Murah ni 0.54 sen. 0.54 sen tu diguna 4 jam sehari. Tapi kalau hari-hari dibasuh, campur pula dengan peralatan elektrik yang lain, kipas angin, lampu, TV, tu yang bil elektrik kita boleh sampai harga RM100 ringgit. Tengok penggunaan unit. Lagilah macam guna TV kan. TV daripada pagi ke petang. Kalau satu harga unit dia 20 sen, kalau buka sampai sehari 10 jam, 15 jam kan. So boleh capailah harga yang tinggi. Okay. Baik, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Hello? Soalan ke tak soalan? Setakat ni faham kan? Kalau faham, saya nak bagi latihan je ni. Tak ada. Tak ada Okey, bagus. Saya beranggapan awak dah faham. Okey. Baik, seterusnya. Okey. So dekat sini ada latihan. Okey, praktis formatif 6.4 dalam PKS awak muka surat 202. Okey, so ini sebagai kerja rumah lah. Kerja rumah awak. Saya nak awak buat ni dalam buku latihan sains. Okey, soalan 1 sampai 5. Tak banyak pun, ini semua pengiraan saja 1 sampai 5. So awak buatlah dekat dalam buku dan awak boleh hantar dekat saya selewat-lewatnya. Saya bagi tempoh hari ni lah, hari ni sampai pukul 9 ke atau 10 malam. Boleh hantar, tak ada masalah. Sebab yang ni kerja rumah, ini bukan latihan tutorial. Okay, ini kerja rumah saja. So awak boleh buat. Kemudian nanti dah siap macam biasa lah, ambil gambar, hantar kat saya berserta nama lah.